warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam rancangan Makanan Tradisi Melayu. Bersama saya Farah Hamran, hos pengacara anda pada hari ini. Episod kali ini kita bawakan khas kepada anda satu masakan tradisi yang cukup popular dan tidak asing lagi dalam kalangan masyarakat Melayu, terutamanya pada musim perayaan. Nak tahu apa? Jom kita saksikan video ini. Rendang atau randang merupakan hidangan daging pedas yang berasal dalam kalangan suku Minangkabau yang menduduki kawasan Sumatera Barat di Sumatera. Ianya disediakan dengan memasak daging bersama santan, kerisik dan banyak rempah ratu sehingga kering. Rendang merupakan salah satu makanan khas budaya Minangkabau dan penyajiannya turut meluas di antara masyarakat suku Melayu sama serta orang Maranau di Mindanao dalam rantau Nusantara. Rendang kebiasaannya disediakan pada hari-hari perayaan seperti Aidilfitri dan Aidiladha maupun kenduri-kenduri seperti Tamat Berzanji, Majlis Perkahwinan, Majlis Berkatan, kenduri doa selamat dan sebagainya. Ini kerana rendang adalah makanan tradisi yang wajib dan juga adat orang Melayu zaman sekarang. Rendang juga dimakan sebagai lauk bersama sebarang jenis nasi, lemang, pulut kuning, ketupat palas, ketupat nasi, malah juga roti atau boleh diratah makan begitu sahaja. Di Malaysia, setiap daerah mempunyai hidangan rendang yang tersendiri dan disebabkan itu, resepi rendang telah dipelbagaikan supaya boleh dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Sebagai contoh, antara jenis-jenis rendang yang terkenal di setiap pelosok negara ialah rendang ayam lengkuas Sabah, rendang daging tok di Perak, rendang hati Johor, rendang ayam Nogori, rendang Minang Negeri Sembilan dan rendang daging hitam Sarawak. Jadi itulah dia serba sedikit sejarah dan asal-usul rendang yang dapat kami kongsikan. Istimewanya pada episod kali ini, kami bawakan khas kepada anda caf-caf terkemuka yang akan bersiaran dari rumah menunjukkan demonstrasi membuat rendang. Jom kita saksikan. Jadi bahan-bahan masakan untuk rendang ialah yang pertama setengah ekor ayam yang sudah siap dibasuh, sehelai daun kunyit, 4 batang serai. Bahan-bahan kisar adalah cili padi, bawang merah, kunyit hidup, bawang putih, lengkuas dan halia. Kemudian 2 sudu cili kisar dan 2 sudu kerisik. 1 sudu kecil jintan manis, 1 sudu kecil jintan putih, 1 sudu kecil ketumbar. Kemudian kita ada santan daripada setengah biji kelapa. Bahan yang terakhir, gula dan garam secukup rasa. Terusnya kita akan masukkan bahan-bahan tadi ke dalam alat pengisar untuk dikisar. Kisar sehingga bahan-bahan yang dimasukkan tadi hancur. Terusnya masukkan jintan ke dalam kuali untuk disangai. Selepas disangai, jintan hendaklah ditumbuk sehingga hancur. Masukkan minyak ke dalam kuali dan tunggu sehingga ia pecah minyak. Masukkan bahan-bahan yang telah dikisar sebentar tadi. Kacau sebentar dan biarkan sehingga pecah minyak. Seterusnya kita akan masukkan jintan yang telah disangai dan ditumbuk sebentar tadi. Apabila bahan-bahan kisar kita sudah garing dan kekuningan, Masukkan sedikit cili kering yang telah dikisar dan kacau sehingga rata. Kemudian, letakkan setengah ayam ke dalam kuali.
dan gaulkannya sehingga rata. Dan sekarang kita boleh masukkan bahan utama iaitu santan. Dan masukkan garam secukup rasa. Dan kacau sehingga sebati. Kemudian, letakkan beberapa batang serai ke dalam kuali. Tidak lupa juga masukkan kerisik dan juga asam keping. Setelah selesai memasukkan semua bahan, rendang hendaklah dikacau selalu supaya tidak melekat. Kacau dan tunggu sehingga kuah rendang menjadi pekat. Kacau, jangan tak kacau. Jangan jemu untuk mengacau ya semua. Dan kacau sehingga sebati. Gaul dan gaul. Gaul sedikit. Bila rendang sudah masak dan kuah rendang telah pun pekat, akhir sekali taburkan daun kunyit yang telah diiris halus. Jadi, rendang kita telah pun siap dan sedia untuk dihidang. Hidang. Sekian, terima kasih. Wah, nampak lazat ya rendang ni. Selamat menjamu selera semua. Tara, sedia untuk dihidang. Mudah kan resepi rendang ayam ini? Selain daripada ketupat, rendang ayam juga boleh dihidangkan bersama nasi yang panas. Saya burung merpati, terbang lepas di angkasa raya. Rendang Melaka enak sekali. Sudilah kiranya menjamu selera. Jadi itulah dia demonstrasi membuat rendang daripada chef-chef terkemuka kita. Masing-masing menunjukkan skill-skill masakan yang hebat-hebat belaka. Sebelum kita akhiri episod pada kali ini, marilah kita saksikan apa kata rakyat Malaysia mengenai rendang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan menghadirkan sesi temu bual bersama dengan salah seorang penduduk dari Taman Bandar Semenanjung mengenai masakan tradisional iaitu rendang. Jadi sebelum itu saya ingin berterima kasih kepada Puan kerana sudi bersama dengan saya dalam sesi temu bual ini. Okey, jadi sekarang saya nak minta Puan perkenalkan diri Puan sedikit. Nama saya Zuraidah Binti Ahmad. Saya memang berasal dari Sembilan. Saya seorang suri rumah. Kalau kata masak tu memang kegemaran saya. Baik Puan, jadi yang pertama sekali saya nak minta Puan ceritakan sedikit tentang asal usul rendang yang Puan tahu. Rendang ni datangnya asalnya dibawa oleh orang Minangkabau ke masa tu tanah Melayu. Khususnya ke Negeri Sembilan. Jadi dah jadi kebiasaan mereka memasak hingga sekini dan telah menjadi makanan resmi, salah satu makanan resmi lah rakyat Malaysia. Okey, baik. Seterusnya saya nak tanya sedikit kepada Puan. Sudah berapa lamakah Puan mempunyai pengalaman masak rendang ni dan daripada siapa Puan dapat resepi masak rendang? Kalau ikutkan saya ni, kiranya memasak ni salah satu daripada kegemaran juga lah. Saya memang berminat. Dan saya daripada kiranya remaja lagi, saya dah mencuba masak rendang bersendirian. Setelah saya tengok nenek saya, mak saya masak, jadi saya cuba buat sendiri. Kalau ikut hingga kini, kira 40 tahun dah saya telah masak rendang ni. Tambahan dia pula telah menjadi salah satu makanan kegemaran keluarga saya. Okey, baik Puan. Jadi soalan yang terakhir daripada saya untuk Puan ialah boleh Puan kongsikan sedikit tips untuk memasak rendang? Ini untuk diri saya sendiri. Saya untuk mendapatkan hasil yang kata sedap, yang memuaskan selera ahli keluarga, saya akan cuba mendapatkan terutamanya bahan utamanya santan dari kelapa yang original lagi. Kelapanya saya akan cari kelapa beli daripada kampung dan dapatkan perahan santan yang asli daripada kelapa itu.
Itulah yang saya rasa untuk mendapatkan kualiti dan rasa yang orang kata sedap daripada rendang yang kita hasilkan. Okay, baik Puan. Terima kasih kerana sudi bersama dengan saya mengadakan untuk kita membuat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menemubual seorang suri rumah yang berasal dari Melaka tentang aneka rendang yang terdapat di Malaysia. Bolehkah Puan beritahu saya beberapa jenis-jenis rendang yang berada di Malaysia dan apa rendang yang paling disukai Puan? Okay, antara rendang yang terdapat di Malaysia ni, di negara kita ya. Okay, kalau kat Melaka ni kita ada rendang warisan, rendang cili padi. Kalau dekat Negeri Sembilan kita ada rendang Minang. Kalau dekat Perak kita ada rendang tok. Dan macam-macam rendang lah saya rasa. Banyak juga rendang di Malaysia ni. Saya pun suka pada rendang cili padi. Sebab saya pun orang Melaka. Pandai makan cili juga awak? Ya, betul, saya pandai. Adakah hidangan rendang ini boleh dinikmati pada bila-bila masa saja ataupun di waktu-waktu tertentu? Rendang ni maknanya kita boleh makan bila-bila kita nak makan lah. Okay? Jadi bagaimanapun rendang ni saya tengok kebiasaannya orang kita hidangkan pada hari raya. Hari raya sama ada Adha ataupun Aidilfitri. Dan tapi sekarang ni saya tengok rendang ni dah macam menjadi makanan harian. Dulu rendang ni memang macam makanan warisan. Kita nikmati dia setahun sekali hari raya. Jadi kita akan menunggu hari itu sebab nak makan rendang. Tapi sekarang saya tengok kalau kita pergi ke mana-mana je pun, kedai-kedai makan, sentiasa ada saja hidangan rendang. Okey. Jadi soalan ketiga adalah, adakah Puan menyarankan anak-anak muda zaman sekarang untuk belajar memasak masakan tradisional? Ini memang satu soalan yang bagus. Saya memang sangat menyarankan anak-anak muda ni belajar memasak makanan tradisional. Dan apa yang kita lihat pada hari ini, semakin hari semakin anak-anak remaja ni kurang minat memasak makanan tradisional ni. Jadi mereka haruslah mengambil tahu, okay, dan cuba memasak makanan-makanan tradisional kita lah, seperti rendang dan banyak lagi sebenarnya makanan-makanan tradisional kita. Terutamanya rendang lah yang memang sangat daripada dulu memang satu hidangan yang sangat popular di kalangan orang Melayu. Okey. Jadi saya pun menyarankan anak-anak muda zaman sekarang untuk cuba memasak makanan tradisional. Dan makanan tradisional makanan tradisional Melayu hanya terdapat di Malaysia. Sekian saja, terima kasih. Terima kasih Puan. Sama-sama. Untuk segala-galanya, untuk masa yang diberi. Ya, saya harap cik pun janganlah abaikan masakan tradisi ni. Cuba belajar memasak kerana ini adalah satu tradisi kita yang patut kita kekalkan. Okey, terima kasih. Jadi itulah saja yang dapat kami kongsikan kepada anda mengenai menu tradisi turun-temurun ini. Sekian saja episod kali ini. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa anda bersama kami. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan pada hari dan waktu yang sama dengan menu tradisi yang lebih menarik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bermohon sembah